baru tahu kenapa rupanya masa dengan Mak Wah satu hari tu komputer Ustaz lag. Ustaz dah dapat kesan dah. Rupanya dengan sebab ni. Apa? Mouse. Tikus ni. Dengan sebab tikus ni rupanya dia menyebabkan komputer Ustaz lag. Kenapa? Sebabnya kan, kalau Ustaz cek-cek kan, dalam ni dia dah berkarat tau dekat bahagian bateri. Jadi bila Ustaz tetap gunakan, mungkin dia ada masalah dari segi software dia. Macam mana saya rasa Ustaz kan, maksud sebenarnya Ustaz punya mouse tu yang buat lag. Itulah yang Ustaz cakap. Goyang ni lag. Sebenarnya laptop tak lag pun. Laptop tak lag. Itulah Ustaz cakap tu. Haziran ulang tu. Laptop tak lag pun. Laptop tak lag pun. Dia tu Ustaz tak lag. Mouse tu yang lag. Mouse tu yang menyebabkan lag. Habis sekarang dah okey. Sekarang ni Ustaz pakai mouse adik Ustaz Rembat. Tak apa. Dia pun tak tahu kan. Kita pun ambil lah kan. Tak adalah. Dia dah cakap pinjam. Tapi Ustaz pakai mouse ni memang tak lag. Sebab bila Ustaz pakai mouse tu cucuk terus tak boleh tekan lah, tak boleh ni lah, tak boleh apa lah. Lepas tu Ustaz dah pakai ni, okey je rupanya. Mouse tu dah rosak ke Ustaz? Mouse tu dah rosak sebenarnya. Mouse lama kan. Mungkin umur dia dah mencecah kan. Had vaksin. Okey, kita teruskan pada hari ini iaitu Ulum Syariah set 2. Okey, kalaulah awak tengok dekat sini, ia adalah mata pelajaran tahun 4. Jadi andai kata awak jawab-jawab, awak nak tengok nota, awak boleh tengok nota online yang Ustaz bagi link setiap hari tu. Setiap kali ada kelas tu, Ustaz ada bagi link online tu kan. Itu nota online untuk UPKK. Boleh tengok dekat situ, awak tengok pada tahun 4 punya Ulum Syariah. Okay. Tapi nak jawab macam mana Ustaz? Nak jawab, dia bukan jawab, dia tengok nota. Contohlah. Contoh Amelia pun jawab. Dalil nakli menunjukkan Allah bersifat wahdaniyah. Apa dalil nakli Allah bersifat wahdaniyah? Awak pun tak ingat, apa dia? Awak pun tengok nota tu. Dekat dalam nota tu ada nota tentang jawapan ni semua. Okey? Jadi kalau tak faham boleh tengok nota tu ataupun boleh je WhatsApp Ustaz, tanya Ustaz. Okey, ni macam mana Ustaz? Ni macam mana? Ustaz tengok ni yang konsisten yang hantar Harid Ramli. Harid Ramli dia tak ada dalam ni. Ustaz perasan Ustaz cek adakah Harid dekat dalam ni? Cuba tengok kan. Tak ada, Ustaz rasa tak ada. Tak ada. Harid tak ada dalam ni tau. Tapi Harid ni setiap kali Ustaz bagi UPKK ni dia hantar. Dia bukan jenis print, tapi dia jenis tulis dekat dalam buku tulis. And then lepas tu jawapan dia bagusnya. Bagus. And then jawapan dia kebanyakannya betul. Ustaz pun cakap, Harid buat sendiri ke? Ada dia kata ada yang buat sendiri, ada yang tengok video. Tu yang macam mak baguslah macam ni kan. Dia tak masuk kelas kita, dia tak dapat Google Meet macam ni. Mungkin dia tak ada internet yang kuat ke macam mana ke. Tapi dia hantar kerja sekolah UPKK ni. Itu yang bagusnya. Lepas tu dia buat juga yang Google Form tu. Dia buat juga. Itu yang cakap, memang baik lah, terbaik lah kan Harid. Okay, jadi kita boleh ikut contoh yang baik, insyaAllah. Okay, kita pergi set 2. Set 2. Okay, soalan yang pertama. Dalil nakli menunjukkan Allah bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Jadi kat sini kan sebenarnya awak boleh tengok juga kitab tauhid awak. Kan kita ada belajar 20 sifat wajib kan. Lepas tu setiap sifat tu wujud, qidam, baqa', kan kita ada salin dia punya ayat Al-Quran. Inilah dia dalil nakli. Dalil nakli ni adalah dalil daripada Al-Quran ataupun ayat Al-Quran lah, senang nak cakap. Ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah itu bersifat wahdaniyah. Apa dia ayat daripada surah apa? Ini sebenarnya senang tadi, kita pun baru baca dekat tadarus. Surah Al-Ikhlas. Iya, betul. Surah Al-Ikhlas. Jawapannya adalah jim. Okay, awak perasan tak? Wahdaniyah adalah sebenarnya sama dengan perkataan wahid. Sama tak? Sama. Wahid ni maksudnya satu. Wahdaniyah ni maksudnya Allah itu esa ataupun tunggal. Tunggal ni maksudnya satu lah.
Dan wahid ni sama dengan perkataan ahad, ahadun ataupun ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad ni maksudnya esa ataupun satu ataupun tunggal. Makan apa tu Faiz? Buat mukbang ke? Tak, bukan buat mukbang. Kalau buat mukbang mesti dah penuh meja awak tu kan. Betul juga. Okey, jadi inilah dia wahdaniyah, wahid, ahad ni. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa ataupun satu, tunggal. Daripada surah Al-Ikhlas. Baru je kita baca tadi. Lepas ulum syariah apa Ustaz? Lepas ulum syariah ada matematik, sains dengan geografi. InsyaAllah, okey? Tak adalah lepas ulum syariah kita boleh pakai beg dah, siap-siap. Okey? InsyaAllah. Ustaz. Apa? Bukan. Itu kan jawi dan had. Ini ulum syariah. Lepas ulum syariah apa? Habis. Lepas ulum syariah, ulum syaringan. Ulum syaringan. Tak, manggil syaringan. Okey, dia ada 3 setiap hari. Hafazan ataupun tilawah lah kan. Kita tukar-tukar hafazan atau tilawah. Hafazan atau tilawah. Kemudian yang kedua adalah kita punya mata pelajaran biasa. Ibadat, munakahat, apa-apa macam tu lah. Yang ketiga ni baru kita buat tentang UPKK. Maksud Adli ulum syariah, lepas ulum syariah apa? Okey, faham. Lepas ulum syariah ni 1 hingga 30, kita sambung nanti akan datang 31 sampai 65. Habis daripada ulum syariah, lepas tu kita akan buat untuk bahasa Arab. Lepas bahasa Arab, barulah kita buat sirah. Jadi cukup 5 untuk set 2. Dah habis semua, buat set 3. Sampailah last kali adalah set 4. InsyaAllah moga-moga kita sempat lah sebelum kita nak peksa. Apa dia? Ini gerak gempur 2 lah. Ini gerak gempur 2. Set 2. Lusa pula. Lepas ni gerak gempur 3 lah. Ya, gerak gempur 3. Musim yang ketiga. Dan gerak gempur musim yang keempat. Gerak gempur 4. Ya, betul. Dan kalau awak support, Macam drama. subscribe. Kartun. Kalau awak masih support, subscribe channel Ustaz, tekan butang loceng, maka kita boleh proceed lagi ke musim yang Macam tu Macam tu kalau macam tu boleh lah. InsyaAllah. Okey, jom kita jawab soalan yang kedua. Sifat wajib bagi Allah ada? Sifat wajib ada? 20. Ya, 20. Ada jawapan lain ke? Tak ada kan? Tak ada. Ya, jadi sifat wajib Allah ada 20. Cuba kita sebut sama-sama. Allah wujud qidam baqa muhalafatu lil hawadisi qiyamu bin nafsi jiwa dan yang kudrah irada ilmu hayu sama bas kalam qadirul muridan aliman hayat Habis. Alhamdulillah, tahniah. Okey, bagus. Itu 20 sifat wajib Allah. Tahniah kepada yang sebut. Okey, nombor 3. Sifat wajib bagi Allah yang ke-6. Tadi dah sebut-sebut kan? Cuba kira-kira yang ke-6 ni apa? Cuba. Sifat wajib yang ke-6. Okey, sama-sama dah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Jadi yang ke-6 adalah wahdaniyah. Ya, itulah dia jawapannya. Okey, nombor 4. Lawan sifat kudrah ialah, ini susah sikit lah ni sebenarnya. Lawan sifat kudrah ni, biasa kita kan hafal sifat wajib Allah kan. Kita tak hafal sifat mustahil Allah. Jadi kat sini awak kena cuba agak-agak. Okay. Kudrah ni adalah maksudnya Allah berkuasa. Okey, ini cuba kita ingatlah. Fana bermaksud apa? Allah itu binasa. Tidak, salah. Okey, kemudian kita cuba tengok lagi. Okey,
Yang ini Ustaz rasa kita boleh masukkan nanti. Sebab kita ada belajar juga tak? Awak ada salin tak nota sifat mustahil Allah? Ada. Tak? Tak ada ke? Bukan Ustaz ada bagi ke? Ada. Ada kan? Masa tu? Ada. Tapi Ustaz tak bagi penuh. Ustaz ada bagi sikit. Tapi nanti okey. kita boleh pergi kepada sifat mustahil Allah nanti. Okey, nanti kita tengok apa sifat mustahil Allah pula. Contoh wujud lawannya apa? Wujud kan ada, lawannya adalah adam, tiada, macam tu. Okey, tak apa, nanti kita belajar. Okey, untuk qudrah kita tengok. Untuk qudrah lawan sifatnya adalah at-ta'addudi. Qudrah tu berkuasa. At-ta'addudi ni adalah maksudnya di sebaliknya lah, iaitu lemah ataupun tidak berkuasa. Itu. Okey. Okey, seterusnya. Mungkin saya minai. Okey, boleh, silakan. Nombor 5. Setiap apa yang berlaku telah pun ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Pernyataan di atas menunjukkan yakin kepada makhluk, qada dan qadar, nasib, sifat wahdaniyah. Dia kata kat sini semua dah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Jadi apa dia? Kita yakin kepada apa? Makhluk. Makhluk itu manusia salah, bukan? Qada dan qadar. Ya, betul. Qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah ketentuan. Sebagai contoh, kita pun tiba-tiba kita bawa kereta. Bawa kereta, tiba-tiba berlaku kemalangan. Adakah semua itu kita yang rancang? Tidak. Semua itu bukan kita rancang. Tidak. Apa dia Adili? Nak screenshot nombor 4. Boleh, silakan. Jadi qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah. Maksud ketentuan Allah tu, Allah telah tentukan semuanya sejak azali lagi. Kan? Macam tu. Okey. Seterusnya. Dah Adili? Okey, dah kot tu. Okey, dah. Kita pergi nombor 6 pula. Okey, nasib. Kita sebenarnya dalam Islam tak ada istilah nasib ataupun kebetulan. Contohlah kita tengah makan-makan, kebetulan ada orang belanja. Tak ada. Sebenarnya dalam Islam semua itu telah ditakdirkan. Allah telah takdirkan bahawa hari itu kita makan dan ada orang datang belanja. Macam tu. Tapi kita ni macam dah terbiasa kan dengan perkataan tu. Walaupun kita cakap kebetulan, kebetulan awak datang. Tapi sebenarnya kita dah tahu perkara itu adalah dalam takdir Allah. Jadi macam itulah. Cuma Ustaz nak cakap dalam Islam tak ada istilah kebetulan, nasib, semua itu adalah ketentuan Allah, takdir daripada Allah, iaitu qada dan qadar. Itulah dia. Rezeki, betul? Rezeki pun sama juga, Allah dah tentukan semuanya. Macam tu. Okey. Nombor 6. Syirik akan membawa seseorang itu kepada apa dia? Dosa besar, dosa kecil, pahala, kebaikan. Mana satu? Dosa besar. Iya, betul. Syirik akan membawa seseorang itu kepada dosa besar. Syirik ni macam mana? Syirik ni adalah kita mempercayai bahawa ada kuasa lain yang lebih hebat daripada kuasa Allah. Itu adalah syirik. Maka kenapa ianya dosa besar? Sebab apa? Sebab kita percaya seolah-olah ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita memuja syaitan, jin ataupun iblis, dan kita percaya bahawa mereka dapat bantu kita. Padahal hakikatnya kuasa yang sebenar-benarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itulah dia. Jadi itu adalah perbuatan syirik. Syirik ini bila kita lakukan, ianya adalah dosa besar. Maka kita kena jauhi perbuatan-perbuatan syirik. Okey, nombor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-20. Ayat di atas adalah dalil apa? Kalau Ustaz katakan ayat Al-Quran, dalil akli ke dalil nakli? Dalil nakli. Ya, dalil nakli. Jadi kalau akli ni salah lah. Akli salah, akli ni salah. Jadi mana satu pula? Dia sifat apa? Qudrah ke qiyamuhu binafsi?
Kalau kita tengok Yang innallaha Maha ala Binafis. kulli syai'in qadir. Qadir. Qudrah ke qiyamuhu binafsi? Lagi sekali. Qudrah. Ya, kat situ adalah qudrah. Macam tadilah wahdaniyah. Wahdaniyah qul huwallahu ahad. Ahad. Wahdaniyah kan. Perkataan dia sama. Okey, nombor 8. Qudrah. Oh, nak screenshot lagi. Okey, silakan. Nombor berapa? Nombor berapa? Nombor apa ni? Yang gym ya. Yang gym ni nombor 7. 7 ni nombor Cristiano Ronaldo. Kan? Okey dah. Okey, silakan. Nombor 8 pula. Okey, nombor 8. Qudrah artinya ialah apa? Baru cakap tadi. Ustaz nak nombor 7 Ustaz. Oh, nak nombor 7 Cristiano Ronaldo juga. Okey, silakan. Apa Ustaz cakap tadi? Ha? Yang bawah. Yang nombor 8 tadi Ustaz kata apa tadi? Belum. Nombor 8 belum. Okey. Tepi. Ustaz tepi sikit. Atas sikit. Oh, atas sikit. Lagi? Dah Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Ustaz tepi sikit tadi. Okey, nombor 8. Qudrah artinya ialah apa? Lemah ada Lemah. berkuasa berbilang-bilang. Lemah. Tadi itu lawannya. Bukan. Ada. Ada tu wujud. Wujud maksudnya ada. Berkuasa. Ya, berkuasa. Kan tadi dah ada kat atas ni. Qudrah mana qudrah tadi ni? Ni. Qudrah, lepas tu Ustaz kata qudrah ni maksudnya berkuasa. Ya, lawannya adalah jim, tidak berkuasa ataupun lemah. Inilah lawannya. Tapi ini qudrah maksudnya berkuasa. Awak kalau ada kertas kat situ, awak bolehlah tulis berkuasa. Macam tu. Ustaz susah sikit nak tulis. Dah screenshot nombor 8 sekejap ni dia berkuasa macam tu. Ustaz kalau tulis nanti keluar tulisan doktor. Jadi susahlah sikit nak baca kan tulisan doktor. Okey, nombor 9. Berikut adalah kesan beriman kepada sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni sifat wajib ke sifat mustahil Allah? Sifat wajib kan? Jadi kalau sifat wajib, mestilah jawapan dia yang positif, bukan yang negatif. Tapi dia tanya kecuali. Tengok ni betul-betul kecuali. Jadi apa? Mensyirikkan Allah, taat pada perintah Allah, takut melakukan larangan Allah, mengukuhkan lagi keimanan kepada Allah. Baru nak cakap Emilia tutup mic. Okey. Sebab dia bunyi angin. Okey, jadi mana? Wahdaniyah ni sifat wajib. Sepatutnya jawapannya yang positif kan? Tetapi dia nak kecuali. Kita ambillah yang negatif. Mana yang negatif? Taat. Taat ni positif, baik. Takut kepada Allah. Ini pun bagus, baik. Mengukuhkan lagi keimanan. Ini pun bagus, baik. Jadi alif lah mensyirikkan. Ya, mensyirikkan ni kan perkara yang negatif, berdosa kan? Jadi inilah kecuali dia. Wahdaniyah ni kita percaya bahawa Allah itu satu. Kita beriman bahawa Allah itu tunggal, esa. Kita yakin bahawa Allah itu hanya ada satu. Jadi kalau mensyirikkan ni, kita percaya ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Jadi tak bolehlah kat situ. Yang lebih hebat tak boleh. Jadi kita kena beriman bahawa Allah itu bersifat wahdaniyah. Okey, nombor 10. Allah itu tidak ada apa dan tidak ada yang apa. Okey, apa kat sini? Tidak ada apa? Allah itu tidak ada bandingan, ilmu, kuasa, wujud. Mana satu? Adakah Allah itu tidak ada? Ni salah lah. Tidak ada ilmu ni salah. Allah itu tidak ada kuasa salah. Allah itu tidak ada wujud salah. Jadi jawapannya kita dah dapat Ali. Betul. Allah itu tidak ada bandingan. Maksudnya bandingan ni tidak ada lawannya. Tidak ada tandingannya. Tak ada siapa yang dapat melawan Allah. Tak ada siapa yang dapat menandingi kuasa Allah. Kerana Allah lah yang maha berkuasa. Macam tu. Dan tidak ada yang menyerupainya kat sini. Allah tidak ada bandingan. Dan tidak ada yang menyerupainya. Ini jawapannya Alif. Okey. Anda nak screenshot ke? Dah. Okey, dah Okey, dan nombor seterusnya.
Okay, kita ada kat sini ketentuan, baik, ditentukan, pelaksanaan, akan. Pelaksanaan macam salah eja je, bukan ke pelaksanaan? Ke perlaksanaan? Okay, tak apalah, itu jawi kan, nanti kita masuk jawi lah. Okay, pengertian qada. Okay, kita tahu qada dan qadar ini adalah azan ke? Kat rumah siapa azan? Rumah Azizah ada azan tak? Saya. Ustaz belum lagi. Ustaz belum. Saya pun sama. Ustaz. Ustaz, nak tengok jawapan nombor 9? 9, boleh. 9 dia. Kata Pak Ustaz belum azan lagi. Tak apa, nanti kalau dah azan baru kita berhenti kita dengar azan. Okey, kat sini nombor 11. Jadi kat sini ada pengertian qada, pengertian qadar. Qada ialah apa? Ketentuan, baik, ditentukan, pelaksanaan, akan. Qada ini apa? Pelaksanaan. Qada ni salah. Terbalik. Qada ini adalah ketentuan. Azan Okey, azan. Kita berhenti 2 minit sekejap. Tunggu 2 minit je أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية ورفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين. Sorry, tersedawa pula. Minum air tadi. Ajuran, gambar belakang tu gambar apa? Sekejap saya tukar. Ni gambar mata orang. Okay. Sat. Mata Sharingan. Sharingan. Oh, Sharingan. Tak, Ustaz tanya saja je sebab Ustaz tukar. Dia ada dua cocok. Satu cocok mic, satu cocok yang earphone tu kan. Tu Ustaz tukar. Ustaz nak dengar orang cakap, Ustaz pun tanyalah Azuran. Mata Abang Sasuke. Mau Itachi. Apa dia Syazwan? Ustaz tak baca ni ke? Yang tak lupa lepas Ustaz baca lepas azan tu kan Ustaz baca ni doa apa hindari COVID-19. Allah lupa. Okey. Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' khususan al waba' virus corona wal wala' wal fitani wal mihan ma zahara minha wa ma batan عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita teruskan lagi iaitu nombor 11. Baru nombor 11 Okay, kita pergi cepat sikit lah. Pengertian qada. Qada ini adalah maksudnya ketentuan. Salah tulis. Okay, sini. Pengertian qada. Qada ialah ketentuan. Dan qadar adalah perlaksanaan. Okey, macam ni. Nombor 14. Kita pergi sebelah-sebelah lah. Okey. Jadi qada ini adalah ketentuan daripada Allah. Qadar ni pula adalah berlakunya ia, perlaksanaannya ia. Sebagai contoh, tadi Ustaz kata kita tengah makan-makan dekat kedai, tiba-tiba ada orang datang dia belanja kita. Sebenarnya semua itu dah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi dan perlaksanaannya adalah pada hari itu. Macam tu. Itulah qada, qadar. Okey. Kemudian kita selesai kat qada dulu. Qada ialah ketentuan. Dah ada dah. Sesuatu perkara sama ada apa? baik. Ya, betul. Sama ada baik atau buruk yang telah sekejap tulis. Baik ni nombor 12. Yang telah ditentukan. Bagus Natra. Yang telah ditentukan ni nombor 13. Okey, lagi oleh Allah sejak azali lagi. Qadar pula, qadar ialah perlaksanaan. Dah tulis dah. Sesuatu perkara yang telah, sedang atau apa? Akan berlaku. Tinggal ni je lah kan. Akan berlaku. Jadi pelaksanaan tu contohnya baru pukul 4.11. Betul. Okey, jadi akan berlaku ke atas seseorang yang telah ditentukan Allah sejak azali lagi. Jadi ketentuan Allah ni sejak azali lagi dah ditentukan. Dah ditentukan kita punya takdir. Jadi pelaksanaannya adalah ni lah. Yang telah, sekarang ataupun yang akan. Macam tu. Okey? Okey, selesai. 11, 12, 13, 14, 15. Dia ikut turutan. Cantik pula nombor. Bagus. Okey, seterusnya nombor 16. Nombor 16 dia suruh tulis tulis betul atau salah. Awak jangan tanda right, tanda pangkah. Nanti dapat kurang markah pula. Jadi kena tengok betul-betul arahan kat sini. Dia suruh tulis betul atau tulis salah. Okey. Qul huwallahu ahad adalah dalil nakli bagi nakli Allah bersifat kudrah. Betul ke salah? Tadi kita dah jawab. Salah. Ya, salah. Sebab apa? Sebab kudrah. Sepatutnya wahdaniyah kan? Qul huwallahu ahad ni kat sini. Okey, jadi Ustaz tulis pun salah. Okey, itu dia. Ustaz buat pakar je kat situ. Boleh? Nanti kita
Okey, kalau awak bagi, okey, Ustaz tulis pangkal kat sini. Pangkal je Ustaz. Ya, pangkal Biasa je. lah. Okey. Kita orang biar susah. Ui, sweet, so sweet. Sekejap. Macam tu. Okey. 17. Sifat kudrah Allah mengatasi kekuasaan makhluk. Betul ke salah? Maksudnya Allah berkuasa ke atas makhluk. Betul. Bagus. Betul. Okey, seterusnya. 18. Allah Tuhan yang memiliki dan memelihara alam ini. Betul ke salah? Betul. Betul, bagus. Betul. Kita tidak perlu berusaha dan berdoa kerana semuanya telah ditentukan Allah. Maksudnya salah. Salah. Jadinya kita tak boleh walaupun kita tahu okey, semua benda ni, semua perkara Allah dah tentukan sejak azali. Lepas tu kita pun tak berusaha, kita pun tak berdoa. Kita langsung tak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab kita kata Allah dah tentukan semuanya dah. Jadi tak perlulah nak buat apa-apa. Salah lah kat situ. Jadi fahaman yang itu adalah fahaman yang terpesong ataupun salah. Jangan kita macam tu. Okay, nombor 20. Lawan sifat wahdaniyah ialah al-ajzu. Betul ke salah? Tadi kita dah tengok wahdaniyah, al-ajzu. Betul ke salah? Tadi kita tadi kudrah bukan. Jadi nanti ini jawapannya adalah salah. Nanti kita akan belajar, Ustaz akan kita akan masukkan tajuk sifat mustahil Allah nanti insya-Allah. Nanti kita akan terangkan al-ajzu, adam, fana, macam-macam lagi. Okey. Ada 20 sifat mustahil Allah. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Jadi ini betul, salah. Okey. Seterusnya. Manusia tidak mengetahui apa yang telah. Okey, ni disuruh apa? Disuruh padankan. Okey. Disuruh padankan, Ustaz kecilkan sikit. Nanti tak nampak yang bawah tu. Okey. Sampai 25, betul tak 25? Ya, betul 25. Manusia tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan ke atasnya. Ini bagi apa? Wahdaniyah ke? Qada dan qadar ke? Kudrah, kalimah tauhid, wahdaniyah. Mana satu? Wahdaniyah. Manusia tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan. Qada dan qadar. Betul. Qada dan qadar. Ya, bagus, betul. Qada dan qadar. Qada dan qadar ni takdir, ketentuan. Betul. Jika ada lebih daripada satu Tuhan, maka perjalanan alam ini akan menjadi kacau bilau dan huru-hara. Ini adalah dalil akli sifat wahdaniyah ke, dalil akli sifat kudrah ke, kalimah tauhid ke, dalil nakli sifat wahdaniyah. Dekat sini dianya membahaskan ataupun menyatakan jika Tuhan itu ada lebih daripada satu. Jadi Allah itu ada satu sahaja, wahdaniyah. Maka ini adalah dalil akli. Maksudnya pembuktian bahawa Allah itu hanya bersifat wahdaniyah. Hanya ada satu. Iaitu sifatnya tunggal, wahdaniyah. Ini dia. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 23. Qul huwallahu ahad. Ini adalah ayat Al-Quran. Jadi kat sini akli, kalimah, nakli. Jadi kita dah tahu kat sini. Ya, dalil nakli sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni adalah Allah itu esa ataupun satu. Kalisha main apa tu? Jangan buat sampah Nanti sapu sampah. Nombor 24. Jika Allah bersifat lemah, mustahil segala ciptaan dan proses yang berlaku di alam ini menjadi sempurna. Ini dalil untuk sifat apa? Kudrah. Kudrah ni kan maksudnya Allah berkuasa kan. Jadi kalaulah kita fikirkan secara akal kita, fahaman akal kita. Kalau Allah itu sifatnya lemah, macam mana Allah nak jadikan matahari? Macam mana Allah nak jadikan bulan? Betul tak? Jadi kita tengok, matahari ni dia boleh terbit, dia boleh terbenam. Bulan ni pula dia tak ada cahaya, tetapi bila dia kena pantulan cahayanya sangatlah terang. Jadi semua itu atas kuasa Allah. Allah yang menciptakan kesemuanya. Itu adalah dalil akli untuk sifat kudrah. Okey, la ilaha illallah. Padan 25 senang je. Apa dia? Padan 25 senang je. Senang je. Apa jawapan dia? Jawapannya kalimah tauhid. Ya Allah, pandainya Adli. Subhanallah. Uish, baiklah Adli. Yelah, sini kan tinggal jawapan satu jawapan je kan. Senang lah.
Okey, jadi la ilaha illallah adalah kalimah tauhid. Itulah dia. Kalimah tauhid ni adalah kalimah yang mengesakan Allah. La ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tak screenshot. Oh, nak screenshot. Okey, silakan. Okey dah. Okey. Okey, nombor 26. Tuliskan 5 kesan mempercayai sifat kudrah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Tengok kejap. Okey, sini. Oh, jadi awak kena pilih, kemudian awak kena tulis dekat bawah ni. Jadi senang je, bukannya awak kena... Dia kena tulis semula ya Ustaz? Tulis semula. Tapi ini, dia ada 8. Awak hanya perlu pilih 5 sahaja. Ustaz pilih Ustaz tulis nombor je lah. Ustaz pilihkan sahaja, okey? Okey, jadinya apa? Dia kata kesan kita percaya bahawa Allah itu sifat kudrah. Allah bersifat kudrah. Allah itu berkuasa. Kita mempercayainya. Kita beriman dengan Allah, dengan sifat kudrah Allah. Maka dia dapat meningkatkan iman. Adakah kita bangga diri? Bila kita tahu Allah itu maha berkuasa, kita pun bangga diri. Salah, bukan. Tidak melakukan perkara yang mungkar, betul? Kita tahu Allah maha berkuasa. Jadi kita tak buat perkara-perkara yang maksiat. Meyakini Allah berkuasa ke atas makhluknya, betul. Buruk sangka, salah. Berputus asa, salah. Bersyukur dengan nikmat Allah, betul. Mengharap pertolongan Allah, itu betul. Jadi ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis dekat bawah ni Shot. Oh, screenshot. Okay. Amelia, mic. Okay. Sebab dia bunyi macam tu. Macam tu. Macam ni tu. Macam tu lah. Okay. Okay, seterusnya. Nombor 27. Gariskan jawapan yang betul. Okay, jadi kodok terbahagi kepada berapa tadi jenis? Ustaz, saya kena keluar, bateri habis. Okay, tak apa. InsyaAllah nanti ada video Alif. Okay. Ni pun di kelas pun dah nak habis dah. Okay. Terbaik Alif. Terbaik. Okey, kodok terbahagi kepada 2. Kodok terbahagi kepada itu tadi lain. Salah. Jadi itu kodok dan kodar. Jadi kat sini nombor 27, ya, betul juga. Kodok terbahagi kepada 2 jenis. Nanti kita tengok notah. Kita akan belajar. Ustaz cuba tunjuk nanti, okey? Insya-Allah. Nombor 2 pula, kita hendaklah berdoa kepada Tuhan ke Allah dengan hati yang ikhlas. Allah. Kalau Tuhan ni umum. Ya, betul. Kalau Tuhan ni umum tau. Orang Kristian pun sebut Tuhan, orang India pun sebut Tuhan, orang Hindu, Buddha pun sebut Tuhan, kan? Jadi Tuhan kita adalah Allah. Kita sebutlah Allah, dapat pahala. Okey, seterusnya nombor 3. Kejayaan akan kita peroleh dengan berusaha, berazam, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Mana satu? Berazam ke berdoa? Ustaz nak screenshot. Screenshot. Okey. Ni dia. Ni bawah ni nombor 3. Kejayaan. Kita nak peroleh kejayaan. Berdoa. Ya, betul. Berdoa. Berazam ni apa? Berazam ni macam ni lah. Azam saya tahun ni adalah saya nak kurus. Berazam je. Tapi kita tak berdoa pun kepada Allah. Contoh kita nak belajar, kita nak berjaya. Kita pun berazam, saya nak berjaya. Tapi kita langsung tak ada doa kepada Allah. Tak boleh lah macam tu. Okey? Berazam tu dah bagus dah. Tapi kena ikuti dengan doa. Nombor seterusnya. Golongan yang mempercayai kodok dan qadar merupakan golongan yang taat, ingkar kepada Allah. Mana satu? Taat. Sebab apa? Sebab dia mempercayai kodok dan qadar. Kodok dan qadar ni kita percaya bahawa Allah telah tentukan segala-galanya. Qada ialah perlaksanaan ke ketentuan. Inilah jenis tadi. Jenis tadi. Pelaksanaan dan ketentuan. Jenis qada tadi tu. Okay, sesuatu perkara yang sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Okay, selesai. Next screenshot. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, selesai. Nombor 28. Ustaz, screenshot. Okay, silakan. Sinilah sikit. Okay. Nyatakan pengertian wahdaniyah. Jadi apa pengertian wahdaniyah? Allah itu Maha Esa. Maha besar. Itu Allahu Akbar.
Al-Wahdaniyah adalah Allah tu Esa kan. Jadi kita tulis kat sini Allah itu Maha Esa. Ustaz tulis macam ni je lah. Maha Esa. Maha Esa. Awak tulis daripada sini. Pengertian Wahdaniyah ialah Allah Maha Esa. Macam tu lah. Ustaz pun tulis Maha Esa. Ustaz tambahlah Allah kat sini. Allah Maha Esa. Macam tu. Okay. Seterusnya, tuliskan kesan beriman dengan sifat wahdaniyah. Kita beriman dengan sifat wahdaniyah. Jadi, perkara itu perkara yang baik, positif. Jadi, ini apa? Oh, kenapa tu Syazwan? Warna coklat. Jadinya wahdaniyah. Jadinya tuliskan kesan beriman. Kesannya apa? Mestilah kesannya positif. Boleh ambil dekat atas sini tadi tu. Yang kita pilih-pilih ni. Ini semua ni kita boleh ambil. Ataupun sebenarnya tadi dah ada dah jawapan dia. Awak perasan tak dekat soalan mana? Ada tadi. Ni. Nombor 9. Soalan nombor 9 ni. Berikut adalah kesan beriman kepada sifat wahdaniyah. Kan kecuali. Kecuali tu salah kan? Jadi inilah yang betul. Taat pada perintah Allah. Takut melakukan larangan Allah Ta'ala. Mengukuhkan lagi keimanan kepada Allah. 3 jawapan ni ambil. Ustaz screenshot adalah senang. Ustaz screenshot Ustaz screenshot yang ni. Ni buka nombor 9 tau. Nanti awak ambil je. Masukkanlah dekat jawapan yang ni tadi. Sebenarnya dah ada dah jawapan ni. Semua kita kena baca balik kan. Itu je sebenarnya. Ini dia jawapannya. Kecilkan sikit. Ada 3 lagi jawapan yang awak boleh ambil. Dia nak 2 je. Tapi awak dah boleh bagi 3. Itulah. Kan? Bagus sebenarnya. Okay, 29. Nyatakan 2 jenis qada. Tadi tu. Tak, kalau nak ambil 2 boleh. Boleh. Nak ambil 2 pun boleh. Okay, untuk yang kalau ni. Kalau ambil 3, dapat banyak markah. Oh. Tak tahulah kalau pemeriksa tu bagi markah lebih kan. Tapi biasa kalau dia tengok 3 kat sini, dia pun tetap bagi 2 juga. Cuma nanti kan, dah hujung-hujung, awak dapat 79. 80. Dia pun tengok, budak ni tadi bagus. 2 jawapan tapi dia bagi 3. Dia pun bagilah markah bonus. Dapat 80. Dapatlah A. Sebab tu lah kita tambah 1 je kan Ustaz? Kadang-kadang ada orang macam, ada pemeriksa macam, budak ni dah lah jawab macam ni je. Biar je lah 79. Dah macam tu je. Jadi kita ni kenalah buat lebih sikit. Saya rasa pemeriksa tu stres ke? Stres mungkin sebab COVID. Dah tahu. Okey, kodok pula. Saya pemeriksa tu Ustaz. Apa dia? Saya pemeriksa tu Ustaz. tak. Pemeriksa tak boleh Ustaz. Pemeriksa dia akan macam ni tau. Daerah ku lain nanti yang tandanya daerah kota tinggi, kalau daerah Ustaz, Johor. auto Ustaz bagi penuh lah. Semua 100. Lah. Semua Ustaz auto 100 lah. Auto lah kan. Banyak cantik nak 100. Cakap je. Cakap je. Abadi rasa. Abadi rasa. Okey, kodok ada 2 jenis. Kodok yang pertama adalah kodok mabrum. Dari satu adalah mu'allaq. Mubarram ataupun mu'allaq. Okey, kita tulis dulu kodok. Nanti kita belajar lagi. Nanti kalau silap ni Ustaz betulkan. Tapi ni betul lah ni jawapan dia ni. Cuma baris dia tu. Baris tu kalau silap nanti kita betulkan pada pelajaran akan datang nanti. Kodok lagi satu adalah mu'allaq. Ni dia. Sekejap Ustaz besarkan Oh. 16. Ni dia. Ini jawapan dia Okay, tuliskan akibat tidak beriman dengan qada dan qadar. Jadi apa akibat dia? Akibat dia tadi dah kita pun boleh agak lah. Kalau dah kita tak beriman dengan qada dan qadar, apa yang akan berlaku? Mestilah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang negatif. Lagi satu kertas je. Jadi kalau dah kita tak percaya dengan qada dan qadar, maka kita akan cepat berputus asa. Mudah putus asa. Ustaz, kalau tinggal satu kertas je rugi lah Ustaz. Boleh Ustaz buat lagi Ustaz. Buat lagi Ustaz. Kalau tinggal satu kertas je rugi lah. Tak faham.
Tinggal satu kertas lagi, rugilah. Ustaz buat lagi. Boleh? Buat lagi soalan seterusnya. Ha. 31 sampai habis. Macam Ustaz. Oh, Masa kan dah nak habis. masa dah nak habis, nanti sampai esok lah ni. Oh. Nanti Ha. sampai esok lah. Sampai malam lah ni. Tak, kita Google Meet. Macam ni je duduk. Oh. Aku nak tidur nyenyak. Nanti ni Syazwan nak push rank. Tak sempat dah. Tak, saya tak main TikTok. Saya habis. Syazwan tak ada. Saya tak main PUBG. Oh, tak Saya main, tak. tak main PUBG. Oh, nanti ada Saya screen. lepas Al-Quran. Alhamdulillah, subhanallah. Oi, terbaiklah Syazwan. Okey, jap. Satu lagi jawapan. Sabar. Malas berusaha. Jadi kalau kita tak percaya kepada qada dan qadar, kita pun akan malas berusaha. Ini semua adalah jawapan yang negatif. Sebab apa? Sebab kita tidak beriman dengan qada dan qadar. Sekejap Ustaz besarkan. Nampak tak? Nampak kan? Boleh lah tu. Ke nak zoom lagi sikit? Okay. Last Okay, dah screenshot dah? Screenshot saya boleh zoomkan lagi. Tak apa. Terima kasih, Miau. Okay. Jadi memang tak buka kamera kan? Okay, sebab kadang-kadang awak buka kamera tapi Ustaz, umur balas dia kata saya belum screenshot. Oh, okay, silakan. Mana ni? Okey dah. Okay, dah. Okay, yang ni jawapan dia panjang sikit Kita tengok. Amin berbual dengan Ustazah berkaitan dengan sifat kudrah Allah. Ahmad meminta Ustazah menerangkan perbezaan sifat kudrah Allah dengan kudrah manusia. Apa dia? Ustaz, ke ataskan sikit, tak sempat nak screenshot tadi. Oh, ni. Cepat sangat. Okey, boleh. Sini ke? Dah. Ya. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Okey, ni terakhir. Jadi dekat sini dia nak perbezaan antara sifat kudrah Allah dengan sifat kudrah manusia. Maknanya Allah berkuasa Allah dengan berkuasa manusia tu apa beza dia? Adakah kita menandingi kekuasaan Allah? Tidak. Allah Maha berkuasa. Jadi perbezaan dia apa? Jom kita jawab sama-sama. Ini dia. Jadi kudrah Allah kita boleh katakan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah berkuasa. Okey? Jadi kita pun tulis Allah berkuasa. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mana tak? Ni dia. Okey, sesuatu. Ini dia. Saya besarkan Saya Ustaz, kenapa? Ada panggil nama saya tadi? Tak ada. Saya selalu dengar kot. Tak ada. Kalau dengar? Saya dengar kot tu. Tak ada. Ustaz kata Ustaz besarkan sikit. Lepas tu Syazwan kata ada panggil. Enggak ada sih. Okey. Lagi satu, apa yang kita boleh katakan dengan sifat kudrah Allah? Allah Maha berkuasa mencipta dan meniadakan mengikut kemahuannya. Betul tak? Allah boleh adakan sesuatu dengan kehendak Allah. Allah boleh tak adakan sesuatu dengan kehendak Allah juga. Kan? Okay, kita boleh tulis tu. Okay, Allah Maha berkuasa. Okay, ni dia. Allah Maha berkuasa mencipta sesuatu. Cipta dan meniadakan mengikut kehendaknya. Mengikut kehendaknya. Okay, ni dia. Jadi kita bawahkan dah. Alamak, pergi sana pula. Ada je. Left to right. Salah. Right to left. Baru je. Left. Okay, ini dia. Okay. Copy. Sorry.
Nampak atas. Copy. Okey, kita tulis pula kudrah manusia. Kuasa manusia ni macam mana? Kuasa manusia terbatas, kan? Kuasa manusia ini terbatas. Kita pun tulis. Kuasa manusia terbatas. Terbatas ni maksudnya ada hadnya. Kan? Itu dia. Okey, seterusnya kita ambil yang ni je lah. Copy. Paste. Okey, ni je. Lepas tu apa lagi? Manusia untuk mendapat sesuatu mesti berusaha. Kita nak sesuatu kena berusaha. Kan, betul tak? Manusia nak dapatkan sesuatu kena berusaha. Manusia mesti berusaha untuk dapatkan sesuatu. Mesti berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sekejap ni last Okey, ini dia. Sesuatu. Sekejap left to right. Right to left. Okey. Okey, nak screenshot boleh screenshot. Saya ke bawah sikit. Dah, Ustaz. Oh, dah. Okey, belum. Okey, sila. Sorry. Okey, dah. Ini dia. Kita nak jawab yang last ni Okey, dah. Okey, wahdaniyah bermaksud Allah bersifat Esa. Ni Ustaz tulis pakai tangan je lah, senang. Nak type takut lambat nanti. Esa, Ustaz pakai merah. Esa. Ataupun Allah bersifat Maha Esa. Itu lagi betul. Esa atau tunggal Wahdaniyah ialah salah satu sifat wajib. Wahdaniyah ni sifat wajib. Okey, dan seterusnya hukum dengan sifat wahdaniyah adalah wajib. Hukum apa? Hukum beriman. Beriman. Ni dia. Alamak, panjang sikit lagi alif ni. Panjang lagi. Itulah dia. Alhamdulillah selesai.